Assalamualaikum dan salam sejahtera. Faktor reka bentuk yang ketiga ialah kekuatan. Faktor kekuatan merupakan satu aspek penting dalam proses reka bentuk. Secara umumnya, kekuatan bahan mestilah lebih besar daripada beban yang dikenakan ke atas suatu objek. Baik, kita tengok pada rajah 2.6 ni, ada beberapa jenis beban. Ada 3 jenis beban, iaitu beban dinamik, beban statik dan beban angin. Apa dia beban statik? Beban statik ialah beban yang dikenakan oleh objek yang pegun. Objek yang tidak bergerak. Yang pegun tu ialah yang tidak bergerak. Beban dinamik ialah beban yang dikenakan oleh objek yang bergerak. Dinamik itu bergerak. Beban angin, beban tiupan angin ke atas struktur yang menegak. Selain itu, kekuatan suatu produk akan diukur dari sudut kemampuannya untuk menahan daya, mampatan dan tegangan yang dikenakan ke atasnya. Jika daya mampatan dan tegangan melebihi kekuatan suatu produk itu boleh patah, rosak dan sebagainya. Baik, kalau kita lihat dalam rajah 2.7 ni. Baik, ini adalah daya-daya yang bertindak ke atas suatu struktur. Okey. Yang di atas itu yang ini suatu objek itu dia mempunyai berat. Berat ini ialah daya yang dikenakan ke atas sesuatu struktur. Apabila ada daya daripada atas, ia menyebabkan suatu struktur itu menanggung beban. Ya, ini struktur dia lah. Yang hitam ni ialah rasuk. Rasuk ni ialah struktur. Struktur ni menanggung objek. Objek itu ialah beban ataupun daya. Apabila suatu struktur menanggung beban, dia akan melentur. Macam rasuk suatu bangunan, dia akan melentur. Tapi kita tak nampak lah yang rasuk tu melentur. Dia melentur dalam jumlah yang sangat sedikit. Kita tak dapat nak lihat dengan mata kasar. Apabila berlakunya lenturan ni, bahagian atas rasuk, ya, kalau kita lihat rasuk tu dia macam ni, ya. Okey, rasuk, bahagian atas ini dia akan mengalami mampatan, ya, mampatan. Dan di bahagian bawah akan mengalami tegangan. Dia macam terbahagi kepada dua bahagian. Apabila bahagian bawah ni dia mengalami tegangan, dia boleh pecah. Boleh pecah dekat situ. Baik, ini ialah kategori beban. Baik, kita lihat pula pada rajah yang di bawah tu, rajah 2.8. Pada rajah 2.8 ni, kalau kita tengok daya ni, ya, datangnya daripada baik, ni daya yang titik-titik merah ni, line yang putus-putus warna merah ni ialah daya. Daya ni datangnya daripada mana? Datangnya daripada monitor, daripada CPU. Dia kena ke atas struktur. Struktur tu apa? Ni rasuk. Rasuk ni, ini ialah struktur. Ni rasuk. Ialah struktur. Struktur ni dia menanggung beban.
rasuk ni tak semestinya ada support di setiap hujung dia. Tak semestinya kalau rasuk tu macam ni, tak semestinya dekat sini ada support, dekat sini ada support. Macam yang kita tengok pada meja komputer ni, dia ada support di sebelah je. Di sebelah sini je. Kemudian di bahagian ni diikat. Di bahagian ujung ni diikat. Dia bukan letak pada pin, diikat. Jadi dekat sini, rasuk yang semacam ini dinamakan rasuk julur. Rasuk julur. Rasuk julur yang disokong dengan sokongan hujung terikat dan kasau. Baik, yang segitiga ni, segitiga ni, ini dinamakan ni, segitiga ni kasau, dinamakan sebagai kasau. Yang menyokong rasuk tadi, yang menyokong rasuk. Baik, di sini tiang ni dia mengalami mampatan. Dia mengalami mampatan di sebelah C sana dan regangan di sebelah D. Kenapa di bahagian C itu dia ada mampatan? Di bahagian D itu regangan. Baik, kita tengok balik contoh yang saya bagi dekat atas tadi, macam mana suatu rasuk. Baik, di sini rasuk ni dia macam ni. Baik, apabila rasuk ni dia terikat pada tiang, di sini ada daya, dia akan menyebabkan tiang ini mengalami lenturan. Dia jadi macam ni. Okey, dia mengalami lenturan. Jadi bahagian dalam ni, bahagian sebelah dalam ni, lenturan tu menyebabkan berlakunya mampatan. Dan di bahagian luar sini akan mengalami tegangan. Itu sebab dekat bawah sana, kalau kita tengok pada C tu mampatan, pada D tu ialah tegangan. Itu sebab dia. Sebab daya dia bertindak di sebelah sini. Baik. Seterusnya ialah faktor estetika. Faktor estetika. Faktor estetika ni merupakan satu perkara yang melibatkan rupa bentuk suatu produk. Sesuatu produk biasanya direka bentuk untuk kelihatan cantik dan canggih supaya dapat menarik perhatian pengguna. Reka bentuk yang menarik dapat dihasilkan dengan mengaplikasikan elemen reka bentuk. Antara elemen reka bentuk ialah garisan, rupa, bentuk, warna dan tekstur. Baik, kita lihat dulu yang pertama, iaitu garisan. Garisan ni ada banyak lah. Ada garisan mengufuk, ada garisan menegak, garisan condong dan garisan melengkung. Garisan terbentuk apabila dua atau lebih titik bersambung. Maksud dia macam ni. Bila ada dua titik macam ni, ini satu titik, ini satu titik. Apabila dua titik ni bersambung, dia akan terbentuknya satu garisan. Garisan penting untuk menghasilkan rupa dan bentuk sesuatu reka bentuk. Garisan boleh dihasilkan dalam bentuk lurus, menegak, mengufuk dan melengkung. Baik. Yang kedua, rupa. Satu kawasan rata yang dilingkari oleh garisan tertutup
mempunyai panjang dan lebar tetapi tidak mempunyai jisim. Rupa boleh dibahagikan kepada dua bentuk, iaitu rupa geometri dan rupa organik. Baik, yang di sebelah kanan ni ialah rupa organik dan yang di sebelah kiri ni ialah rupa geometri. Geometri ni dia bersegi-segi. Kalau rupa organik ni dia tak ada segi. Ya, tu dia beza dia. Kemudian bentuk, iaitu satu kawasan menonjol yang mempunyai keluasan, ketinggian, jisim dan lebih daripada satu permukaan. Kalau bentuk ni dia ada lebih daripada satu permukaan. Kalau ada satu permukaan dia itu 2D kan. Kalau 2D ni kita tak panggil bentuk. Bentuk utama terdiri daripada bentuk piramid, sfera, kubus, silinder dan kun. Ni yang dia tunjukkan dekat bawah ni. Bentuk piramid, sfera, kubus, silinder dan kun. Yang keempat, warna. Warna merupakan satu elemen penting dalam proses reka bentuk. Penggunaan warna yang sesuai dan menarik dapat memberikan identiti kepada rekaan yang dihasilkan. Terdapat 3 kategori warna, iaitu warna primer, sekunder dan tertier. Baik, kita lihat dulu apa dia warna primer. Warna primer ialah warna asas yang tidak boleh dihasilkan dengan campuran warna lain. Baik, 3 warna ni yang ditunjukkan dalam buku ni. Ni 3 warna ni dia tidak boleh dihasilkan, tidak boleh didapati dengan mencampurkan beberapa warna lain. Dapat salah satu daripada 3 warna ni, tak boleh. Dia dah memang asalnya macam tu. Baik. Warna tu ialah biru, kuning dan merah. Kemudian yang berikutnya ialah warna sekunder. Warna sekunder dihasilkan melalui campuran 2 warna primer. Ni ada 3 lagi warna hasil campuran daripada 2 warna primer. Sama ada biru campur dengan merah, atau merah campur dengan kuning, ataupun biru campur dengan kuning. Dapat ni 3 warna ni. Warna tu warna apa? Hijau, jingga dan ungu. Baik. C, warna tertier, ialah campuran satu warna primer dan satu warna sekunder yang duduk bersebelahan dalam roda warna. Baik. Kalau kita tengok di sebelah tu ialah roda warna. Roda warna ni satu daripada warna sekunder campur dengan satu warna dalam roda warna ni, dia akan menghasilkan warna tertier. Akan menghasilkan warna tertier. Warna tertier itulah yang dekat bawah ni. Apa dia? Warna dia kuning hijau, kuning jingga, merah jingga, merah ungu, biru ungu dan juga biru hijau. Ni. Ya. Baik, itu ialah warna. Yang kelima ialah tekstur. Tekstur ialah rupa dan bentuk sesuatu permukaan.
Penggunaan tekstil yang sesuai dapat memenuhi fungsi dan keperluan rekaan. Selain itu, tekstil juga dapat memberikan nilai tarikan. Contohnya, tekstil adalah licin, kesat, kasar, lembut dan tajam. Baik, tekstil ni dia berkaitan dengan satu permukaan yang rasa dia licin, kesat, kasar, lembut, tajam. Itu dinamakan sebagai tekstil. Tekstil kayu ni rasa dia macam mana? Tekstil batu-bata rasa dia macam mana? Tekstil kain rasa dia lembut, ya. Itu ialah tekstil.